dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagat, Besut, Terengganu, akan berkongsi mengenai nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Diperkenalkan ahli kumpulan kami, dimulai dengan ketua kami yang cute, Aimi Aqilah, dan ahli yang berdedikasi, yaitu Aimi Insyirah dan Zulaikha Huda. First and foremost, topik yang akan dibincangkan ialah mengenai sistem pencernaan, bermula dari mulut, perut, dan usus kecil. Kemudian, kita akan teruskan dengan topik penyahtinjaan, gizi seimbang dan diakhiri dengan topik isu masalah kesihatan pada masa kini yang berkait rapat dengan sistem pencernaan manusia. Tahukah anda sistem pencernaan manusia terdiri daripada dua jenis pencernaan, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal merupakan proses pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran yang kecil serta melibatkan pengunyahan dan peristalsis. Manakala pencernaan kimia pula ialah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul ringkas serta ia melibatkan tindakan enzim yang tertentu pada setiap bahagian. Pencernaan karbohidrat berlaku dalam mulut apabila kehadiran makanan merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur. Kemudian makanan dihancurkan menjadi bolus supaya lebih mudah untuk ditelan. Terdapat enzim amilase air liur yang menghidrolisiskan kanji menjadi maltosa. Kemudian proses peristalsis akan bermula. Peristalsis merupakan tindakan pengecutan dan pengenduran otot sepanjang salur alimentari dan proses ini akan menolak bolus melalui esofagus, lalu masuk ke perut. Ketika peristalsis berlaku, epiglotis menutup bukaan trakea agar makanan tidak memasuki trakea dan menyebabkan kita tersedak. Seterusnya ialah pencernaan protein di perut. Ini merupakan struktur perut. Dan apabila di zoom, kita dapat melihat struktur tisu kelenjar gaster. Permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar gaster. Di sebelah ini merupakan struktur sel-sel epitelium yang terdiri daripada sel utama, sel parietal, dan sel mukus. Sel parietal merembes asid hidroklorik, HCl yang berfungsi untuk menghentikan tindakan enzim amilas air liur serta membunuh bakteria dalam makanan. Sel utama pula merembes pepsinogen, yaitu enzim yang diaktifkan oleh asid hidroklorik untuk menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin menghidrolisis protein menjadi peptida. Sel mukus merembes mukus yang melindungi perut dari tindakan asid dan enzim pencernaan. Makanan dalam perut bercampur dengan jus gaster membentuk separa cair yang dipanggil kim. Kim masuk ke duodenum secara perlahan-lahan apabila otot sfinkter mengendur. Seterusnya ialah pencernaan karbohidrat, protein, dan lipid dalam usus kecil. Pertama, hati menghasilkan hempedu yang disimpan oleh pundi hempedu. Seterusnya, hempedu disalurkan ke duodenum melalui duktus hempedu. Hempedu berfungsi untuk menetralkan kim yang berasid dan menyediakan keadaan yang beralkali bagi tindak balas enzim duodenum. Manakala, pankreas akan merembes enzim amilas pankreas, tripsin dan lipase ke dalam duodenum melalui duktus pankreas. Jom kita ke bahagian usus kecil pula. Di usus kecil, kita akan melalui duodenum terdahulu. Di duodenum terdapat amilas pankreas yang menghidrolisiskan kanji menjadi maltosa. Seterusnya, tripsin menghidrolisiskan polipeptida kepada peptida yang lebih pendek. Dan akhir sekali, lipase akan menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol. Kemudian, kelenjar pada dinding ileum merembeskan mukus dan jus usus yang mengandungi enzim maltase, sukres, laktase, lipase, dan erepsin. Medium beralkali di ileum membolehkan enzim tersebut bertindak balas secara optimum bagi pencernaan protein, lipid, dan karbohidrat. Selain itu, penyahtinjaan. Makanan yang tidak tercerna, sel yang mati, sel epitelium, serat dan air memasuki usus besar dan bergerak dengan perlahan melalui tindakan peristalsis. Fungsi usus besar dapat dibahagikan kepada dua, yaitu pembentukan tinja dan penyerapan air dan vitamin, seperti garam mineral serta vitamin B, K, dan asid folik. Kemudian kita akan membincangkan mengenai gizi seimbang. Gizi seimbang bermaksud gizi yang mengandungi semua kelas makanan yang diambil dengan kadar dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan individu. Terdapat dua cara yang boleh dipraktikkan bagi memastikan pemakanan kita mengikut porsi gizi seimbang. Yang pertama ialah mengira nilai tenaga dalam sampel makanan. Kedua ialah pengubahsuaian diet yang sesuai bagi setiap individu.
Anda boleh mengamalkan penggunaan pinggan sihat Malaysia, seperti mana disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bagi menyukat keperluan nutrisi pemakanan kita. Topik yang terakhir ialah mengenai isu kesihatan yang berkait rapat dengan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Antara masalah kesihatan yang berkait dengan penyah tinjaan ialah seperti sembelit, kanser kolon serta kanser rektum. Masalah ini dapat diatasi dengan pengambilan serat, serta minum air yang banyak bagi memastikan tinja sentiasa lembut dan mudah untuk bergerak di sepanjang usus besar. Seterusnya, tabiat pemakanan juga mainkan peranan penting untuk keperluan tenaga dan memelihara kesihatan kita. Tabiat pemakanan yang tidak teratur dan betul boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan. Antara contoh masalah kesihatan ialah gastritis, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan dismorfia otot. Akhir sekali, isu kesihatan yang sering kita dengar kini ialah mengenai obesiti. Punca masalah obesiti ini ialah penyimpanan lemak berlebihan yang disebabkan ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Kesan obesiti ini dapat membawa kepada beberapa jenis penyakit yang berbahaya, iaitu diabetes mellitus, penyakit aterosklerosis, dan hipertensi. Di bawah menunjukkan beberapa isu obesiti di Malaysia yang kami kumpulkan dari Keratan Akhbar Kosmo serta artikel M-Star. Artikel M-Star pada 9 Mac 2025 menekankan bahawa prevalent obesity dan berat badan berlebihan meningkat dari 50.1% pada 2019 kepada 54.4% pada tahun 2023. Keratan Akhbar Kosmo pula meng-highlightkan bahawa obesiti ini mengganggu keseimbangan hormon wanita. Di zaman moden kini, pintasan gaster atau juga dipanggil pembedahan bariatrik makin dikenali ramai. Pembedahan ini merupakan satu rawatan klinikal yang melibatkan pengecilan saiz perut. Individu yang layak ialah mereka yang mempunyai indeks badan 40 atau lebih serta mereka yang mempunyai indeks badan 35 ke 39 dan mempunyai penyakit kronik. Pembedahan ini dapat memberi kesan jangka pendek serta panjang bagi individu yang menjalaninya. Hasil dari pembedahan ini mampu membaiki tahap kesihatan pesakit menjadi lebih membaik. Sekian, terima kasih.